Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada hari ini saya akan menyampaikan kepada tuan-tuan sekalian satu kisah. Kisah di mana seorang hamba yang ingin masuk ke syurga, yang bercita-cita masuk ke syurga dengan sebab amalan mereka. Jadi kisah ini terjadi di mana seorang hamba Allah yang telah dipanjangkan usianya sehingga 500 tahun. 500 tahun. Allah Subhanahu wa taala berkuasa memanjangkan umur seseorang tu walaupun sampai 700 900 tahun, sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam kisah ini hamba Allah itu minta panjang umur sehingga 500 tahun. Maka dia berada di sebuah pulau di mana dia dapat minum air di sekeliling pulau itu, air yang sepatutnya masin tapi tawar. Dan diceritakan lagi bahawa dia dapat memakan buah delima di pulau tersebut, yang mana buah delima itu bermusim, tetapi setiap hari dia boleh makan dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga minta dipanjangkan umur sehingga 500 tahun, dipendekkan cerita, dia minta supaya dia mati akhirnya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah dia meninggal dunia, maka malaikat datang kepadanya. Maka malaikat memberitahu dia, "Wahai hamba Allah, Allah menyuruh aku menyampaikan kepada engkau bahawa engkau ini akan dimasukkan ke dalam syurga dengan rahmat Allah." Maka dia protes. Dia tak terima. Dia kata, "Aku tak nak masuk syurga dengan rahmat Allah. Aku nak masuk ke syurga dengan amalan aku. Sebab aku telah beramal 500 tahun. Jadi kenapa pula aku nak masuk syurga dengan rahmat Allah? Aku tak nak. Aku nak dengan amalan aku. Apa yang telah aku buat. Apa yang telah aku lakukan. Apa yang telah aku persembahkan kepada Tuhan." Katanya. Maka dilaporkan malaikat itu kepada Allah. Lalu Allah pun menemplak, berbahasa kita menemplaklah si hamba tadi. "Wahai hambaku," kata Allah. Tapi sebelum itu diceritakan, "Wahai hambaku." Baiklah, kita sambung tadi. "Wahai hambaku, dulu engkau tak ada. Dulu kita ni semua tak ada. Daripada tak ada, aku jadikan engkau kepada ada. Adakah kerana amalan engkau? Tidak, wahai Tuhanku. Tahu tak apa?" Itu saya yang sambunglah. Tahu tak apa? Kemudian engkau minta supaya engkau diberi minum dengan air yang sepatutnya masin, tiba-tiba air itu tawar. Dengan kuasa siapa? Dengan izin siapa? Kuasa engkau, ya Allah. Kemudian engkau dapat makan buah delima setiap hari. Dengan ihsan siapa? Dengan kuasa siapa? Dengan kuasa engkau, ya Allah. Engkau boleh beramal sehingga 500 tahun, dipanjangkan umur. Dengan kuasa siapa? Dengan izin siapa? Anugerah siapa? Dengan anugerah engkau, ya Allah. Dan engkau mati dalam keadaan sujud. Dimakbulkan doa engkau dengan izin siapa? Dengan izin engkau, ya Allah, kata dia. Jadi di mana engkau? Di mana amalan kita yang sebenar tu di mana? Semuanya apa yang kita buat, apa yang kita amal selama ini sebenar-benarnya adalah anugerah Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, kesian belah dia, kuasa dia. Sebab kita tak pernah berkuasa. Jadi lahiriahnya saja yang kita beramal, kita beribadah, tetapi dengan izin. Bahkan setiap apa pun amalan kita, kalau kita renung dalam-dalam, tuan-tuan, kita akan dapat satu kesimpulan yang muktamad, bahawa sebenarnya kita ini sarung sahaja. Kita ini pada lahiriahnya saja yang kita berbuat, tetapi hakikatnya adalah perbuatan Allah, kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak ada kehendak, melainkan bila mana Allah berkehendak, barulah kita boleh bangun, barulah kita boleh beribadat, barulah kita boleh solat, barulah kita boleh puasa dan sebagainya. Justru itu, tuan-tuan sekalian, akhirnya kerana apa yang kita buat ini tidak ada apa-apa sebenarnya, hanya sebagai sarung saja, maka diperintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, bawa dia ni ke neraka."
Maka menangislah dia. Menangislah dia, bertaubat dia, fahamlah dia bahawa kita ini, bahawa semua orang termasuk Nabi SAW masuk ke syurga dengan rahmat Allah. Maka dengan itu, akhirnya dengan kasih sayang Tuhan, dengan rahmat Tuhan, akhirnya dikatakan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkanlah hamba ni tadi ke dalam syurga dengan rahmatku. Maka barulah dia enggih, barulah dia setuju. Jadi di sini pengajarannya tuan-tuan sekalian. Yang menjadi kekeliruan, yang menjadi salah faham masyarakat terutama di zaman kita ini. Walaupun dah selalu ke masjid, walaupun dah selalu menuntut ilmu, walaupun dah selalu mendengar ceramah-ceramah agama, tetapi boleh jadi sebahagian daripada kita faham bahawa kita masuk syurga ini dengan sebab amalan. Walau bagaimanapun nak ditekankan di sini, amalan itu perlu, amalan itu wajib kerana ia adalah syariat. Kita kena berusaha, beramal, berikhtiar untuk melakukan yang terbaik seikhlas yang mungkin. Tetapi kena faham dari sudut tauhid, tidak ada seorang pun yang masuk ke syurga dengan sebab amalan, kerana amalan itu digerakkan dengan kuasa Allah. Kita boleh bangun. Siapa yang gerakkan kita untuk bersedekah? Siapa yang gerakkan kita untuk bangun malam? Bukankah semuanya Allah? Jadi dalam kita, dalam solat kita, bila kita membaca, bila kita khusyuk, semua tu yang membenarkan kita khusyuk, kita ikhlas, boleh buat dengan sempurna. Semua ada rahmat dan kasih sayang Tuhan. Inilah hakikatnya, hakikat dalam kita bersyariat. Justru itu syariat, zahirnya kita yang melakukan, hakikatnya semuanya dengan kehendak, dengan izin Allah. Ini yang perlu kita faham. Barulah kita menjadi orang yang tawaduk, yang tidak sombong. Setelah kita banyak beramal, setelah kita banyak berbuat kebajikan, tetapi kita lupakan sahaja. Kita ingat bahawa semuanya kerana Engkau, ya Allah. Kalau bukan kerana Engkau, aku tidak apa-apa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya rasa sekadar itu saja daripada saya. Sekian, ampun maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.